Hello. Assalamualaikum. Hope you guys had a good day so far. Good start for the morning. Selamat pagi. Kita akan start dalam masa 2 minit. So sambil menunggu bolehlah ambil snack ke, ambil air. Just get yourself comfortable. Dalam masa 2 minit kita akan start. Mungkin boleh letak on the chat sekarang kerja dekat rumah ke atau dekat office. Hai Azmi. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Okay, kita bagi dalam 30 saat lagi dan kita akan start insyaAllah. Macam mana cuti semua orang? Cuti panjang last weekend? Hopefully dapat rest, dapat spend masa dengan keluarga. Mungkin ada yang pergi bercuti. Alright. So, kita akan start webinar kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farah binti Azlin dan saya adalah pembimbing kesihatan mental di Naluri lah. Untuk hari ini, webinar kita dalam bahasa Malaysia bertajuk menguasai seni harga diri, ataupun kalau you confused apa tu harga diri, bahasa Inggerisnya adalah self-esteem. Alright. So just sedikit peringatan lah untuk anda semua, sekiranya anda ada soalan ataupun ingin berkongsi pendapat, anda boleh menggunakan chat setting di sebelah skrin anda. Nanti kita akan ada poll juga, so boleh participate dalam poll. Nanti akan ada poll lah untuk kita sama-sama reflect tentang bagaimana keberadaan kita bila kita cakap pasal harga diri ataupun self-esteem. Sekiranya anda ada soalan spesifik untuk saya, so boleh je type @Farah untuk hantar soalan directly kepada saya lah. Dan sekiranya anda semua nak keep anonymous, tak nak munculkan diri, tak nak tunjuk nama, boleh pilih untuk send private message. So kita, orang lain takkan tahulah yang anda menghantar soalan tersebut ataupun ingin berkongsi. Edaran akan disediakan, anda boleh download edaran nanti dekat sebelah kanan skrin, dan pembentangan ini juga akan dikongsi dalam bentuk dokumen PDF pada penghujung webinar lah. Okay. Alright, sedikit sebanyak mengenai saya, boleh panggil saya Farah. Saya adalah pembimbing kesihatan mental naluri dan juga seorang psikologis klinikal. Sebelum ni saya buat master dekat UIA dalam bidang klinikal dan kaunseling psikologi, dan recently juga saya baru sahaja selesai program postgraduate diploma lah dalam Islamic Psychology, spesifik kepada macam mana penggunaan Islam dalam bidang psikologi. Mengenai bidang kepakaran, saya banyak bekerja berurusan dengan individu yang mengalami trauma. So approach saya banyak menggunakan trauma informed care, di mana kita mengambil cakna tentang bibit-bibit trauma yang seseorang mungkin melalui,
mengenai kesihatan wanita secara general, penyakit mental yang serius, mungkin klinikal depresi ataupun keresahan, dan approach yang saya guna banyak menggunakan acceptance commitment therapy yang mana kita fokus kepada macam mana nak meneruskan kehidupan dengan mengenal pasti value hidup kita, prinsip hidup kita. Dan last sekali, saya fokus kepada psikologi Islam lah. Dalam masa terdekat ni itu adalah fokus saya. Okay. So mungkin dalam chat kalau anda tak keberatan untuk share sekarang ni ada dekat mana, dekat office ke, dekat rumah ke, ataupun mungkin sekarang sambil-sambil dengar webinar, tengah snacking ke, saya pun harap dapat berkenalan dengan anda lah walaupun kita secara virtual. Alright, so untuk quiz yang pertama, so ini poll kita yang pertama. Saya nak anda ambil berapa minit untuk reflect berapa kerap anda membandingkan diri anda dengan orang lain. Adakah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, kerap ataupun sentiasa? Okay. Saya nampak anda semua ada join poll. Okay. Alright. So, untuk saya sendiri, dia antara kadang-kadang dengan kerap. So, time mood okay, dia kadang-kadang. Time mood tak okay, dia kerap. So, nak menunjukkan bahawa benda ini sebenarnya adalah satu benda yang sangat biasalah untuk kita lakukan. So, saya lihat dekat poll ni ada yang jawab jarang, kadang-kadang dan juga kerap. So, di mana sahaja anda berada, it's okay. Sekarang ni kita lebih kepada kita nak reflect dekat mana kita untuk kita tengok macam mana kita boleh improve lah dari segi macam mana nak meningkatkan kita punya self-esteem ataupun harga diri. Okay, seterusnya. Poll yang kedua, berapa kerapkah anda merasa cemas atau tidak selesa dalam situasi sosial? Adakah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, kerap ataupun sentiasa? Okay. Right. So sekarang ni ada kebanyakannya menjawab kadang-kadang, ada juga jarang, ada juga kerap. Dan saya sendiri, dia tengok keadaan, situasi sosial macam mana. Kalau saya tak biasa dengan situasi sosial tu, akan adalah rasa cemas ataupun tidak selesa. Tapi bila saya bersama dengan orang yang saya kenal, orang yang saya tahu baik dengan saya ataupun kita pernah berkongsi situasi hidup atau pengalaman hidup bersama, so benda tu agak jarang. Okey. Seterusnya, adakah anda mendapati bahawa anda sensitif terhadap kritikan? Adakah tidak, sekali-sekala ataupun ya? Just reflect dekat mana kita. Tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah. Lebih kepada kita nak kenal diri kita sekarang macam mana. Alright. So, seimbang jawapan. Ada yang kata ya, ada yang kata sekali-sekala. Right. Okay. Right. So, yelah bila kita mendapat kritikan ni sangat normal, sangat biasa untuk kita menjadi sensitif ataupun defensif. Itu adalah perkara yang biasa dan bila kita mendapat kritikan, so melalui webinar hari ini, hopefully kita dapat tahulah macam mana kita nak handle situasi yang mana mungkin kita mendapat kritikan yang mana dia buatkan kita rasa low self-esteem ataupun rasa harga diri kita tu macam terancam. So kita akan belajar sama-sama lah macam mana kita nak atasi situasi macam ni. Okay. Right, so kita bercakap mengenai harga diri. So hari ni saya nak kongsikan kepada anda semua untuk kita sama-sama reflect dan juga ambil tahu apakah itu, apa makna harga diri, apa makna self-esteem itu sendiri. Saya rasa mungkin kita kerap dengar orang cakap pasal self-esteem, orang cakap pasal harga diri kita. So dalam istilah psikologi, bila cakap pasal self-esteem ni, ia merujuk kepada perasaan kita yang merasakan kita cukup. Perasaan
yang membuatkan kita rasa dari segi kecekapan kita melakukan sesuatu, kecekapan kita dalam menguruskan sesuatu keadaan, dan ia juga mereflect kepada cara kita melihat diri kita sendiri mengenai identiti kita. So setiap dari kita akan ada identiti. Mungkin identiti sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja di suatu syarikat, identiti sebagai seorang anak, sebagai seorang citizen, sebagai seorang masyarakat. So identiti inilah yang menjadi label kita, dan cara kita melihat diri kita itu sangat penting dalam kita menilai setinggi mana ataupun rendah mana harga diri kita. Ia juga berkait dengan perasaan kebersamaan kita dalam sesuatu masyarakat, kebersamaan kita dalam sesuatu setting ataupun satu keadaan sosial lah. Mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah. Dan yang penting juga bila kita cakap pasal harga diri ni, dia adalah satu perasaan yang mana kita rasa dilindungi, kita rasa terjamin, kita rasa selamat bila kita berada dengan seseorang ataupun berinteraksi dengan seseorang ataupun dalam kita melakukan apa sahaja, bekerja ataupun hobbies, apa sahaja yang menjadi berbalik kepada identiti itu tadi. Okay. So kenapa penting untuk kita tahu, kenapa penting untuk kita ada harga diri ataupun self-esteem? Yang pertama adalah ia memberi kesan dalam proses kita ingin melakukan sesuatu keputusan. Tak kisahlah sama ada keputusan tu keputusan besar yang melibatkan mungkin hubungan kekeluargaan, yang mungkin melibatkan perubahan status, melibatkan kerja. So bila kita ada harga diri, self-esteem yang tinggi, di sini kita akan dapat saksikan, kita nampak yang kita yakin dengan keputusan yang kita ambil. Perlu ada mungkin kita ambil masa untuk kita reflect, ambil masa untuk kita tengok, buat percaturan. Tapi at the same time, dengan mempunyai harga diri, membantu kita untuk rasa yakin dengan keputusan yang kita ambil. Selain itu juga, ia membantu untuk kita mengawal emosi yang besar ataupun emosi yang sukar. Seperti contoh, biasanya dalam kita buat keputusan, dia akan ada dua side. Satu side, ia memberikan kelebihan, manfaat kepada kita. Side yang kedua mungkin dia ada risiko yang mana kita kena hadapi. So perasaan sesal tu mungkin akan ada. So dalam kita membuat keputusan, yes kita yakin, mungkin ada sesalan tapi kita mampu mengawal emosi tersebut. So seterusnya dari sudut hubungan kekeluargaan, hubungan di tempat kerja, hubungan dengan masyarakat sekeliling. So bila kita bercakap pasal hubungan, dia lebih kepada kita rasa diri kita ni stabil dalam hubungan tu. So apa maksud rasa stabil dalam hubungan? Kita dapat meluahkan pendapat kita, perasaan kita dengan kita rasa selamat untuk melakukan luahan ataupun untuk kita kongsikan apa yang kita rasa. Dalam masa yang sama, hubungan yang stabil itu juga bermaksud kita dapat menerima pandangan ataupun mungkin komen ataupun kritikan, cakap pasal kritikan tadi, kita dapat menerima dengan terbuka. Bukan bermakna kita setuju, mungkin ada pendapat yang kita tak setuju anything, tapi kita terbuka untuk menerima pendapat ataupun pandangan orang lain. So dekat sinilah berlaku komunikasi yang efektif. Kita meluahkan dan menyuarakan, dan at the same time kita menerima dengan yang terbuka. So dekat sini jugalah kita tahu apa yang kita mampu sumbangkan. Could be contoh dalam hubungan kekeluargaan. So kita tahu nilai diri kita dalam hubungan kekeluargaan kita itu, apa yang kita sumbangkan dan apa yang kita mahukan. Contoh hubungan dengan suami isteri, antara suami isteri. So kita tahu mungkin kita memerlukan kasih sayang, kita memerlukan support. Dan kita suarakan benda tu, at the same time kita pun tahu kita boleh memberi perasaan atau memberi kasih sayang dan juga sokongan kepada pasangan kita. Okey. Dan seterusnya, kepentingan harga diri ni dia membantu dari segi kesihatan emosi dan juga mental kita lah. Kita dapat mengendalikan emosi dengan baik sebab kita sebagai manusia, kita adalah
insan yang mempunyai emosi. So emosi could be perasaan marah, perasaan sedih, perasaan gembira. So apa saja emosi yang kita hadapi, emosi itu bukanlah musuh kita. Emosi itu adalah sebahagian daripada sifat kita sebagai manusia. So mengendalikan emosi dengan baik itu sangat-sangat penting lah. Selain dari itu, kita ada satu perasaan yang mana kita mengesahkan apa sahaja yang kita rasa ataupun validation lah, dalam bahasa Inggeris tu kita panggil sebagai validation. Kita memberikan validation kepada diri kita dan juga mungkin ada juga validation daripada luar. Tapi bila cakap pasal harga diri ni, validation ataupun pengesahan tu datang dari dalaman. Kita sendiri mengesahkan perasaan kita, situasi kita, pemikiran kita, apa yang kita fikir ataupun pandangan kita. Okey, dan last sekali merujuk kepada kesejahteraan diri kita lah, yang mana kita fokus kepada penjagaan diri, self-care, kita tahu macam mana nak seimbangkan komitmen kerja, komitmen keluarga ataupun komitmen lain yang mungkin kita ada. Dan yang penting sekali kita merasa yakin dengan diri sendiri. So ini lebih kepada kepentingan mempunyai harga diri ataupun self-esteem. So kita cakap pasal kepentingan. Sekarang let's fokus kepada kesan kurang harga diri. So macam mana apabila seseorang tu mempunyai harga diri yang rendah ataupun kurang self-esteem, kesan dia adalah pertama kepada kesihatan mental kita lah. Yang ni banyak kita perasan yang mana mereka yang mempunyai harga diri yang rendah ataupun kurang senang untuk merasa ataupun senang untuk berada dalam keadaan yang mungkin rasa murung, keresahan, rasa kosong. Mungkin juga ada perasaan yang hilang arah tuju sebab tak sure, tak pasti apa yang diorang nak, sebab perasaan terhadap identiti diri tu mungkin tak kuat. Dan juga kita perasan di mana mereka yang kurang harga diri ni ada juga kurang fokus kepada penjagaan diri ataupun self-care lah. Okay, so tadi kita cakap pasal hubungan yang mana mempunyai harga diri yang tinggi membantu dari segi hubungan yang sihat. So untuk mereka yang kurang harga diri, mereka menghadapi cabaran dalam hubungan. Yang mana kita sering lihat mereka mungkin menjadi seorang yang sering mengalah ataupun people pleasing. Mengiyakan apa yang orang nak, especially sekiranya kita berada dalam satu grup, satu kumpulan yang mana mungkin beberapa orang tu mempunyai sifat yang a bit dominant, sedikit dominant. So mungkin kita lebih kepada yang pasif, kita dengar. So banyaknya kita akan mengalah lah. Ada juga yang mungkin kurang suka konflik. So banyak escape, banyak untuk selamatkan diri daripada terlibat daripada konflik. Tak nak bergaduh or anything. So sifat mengalah tu sering datang lah. Selain itu kita juga lihat mereka yang mempunyai kurang harga diri ni sukar meletakkan prinsip dalam hidup mereka ataupun suka untuk meletakkan sempadan atau kita panggil sebagai boundaries lah, boundaries yang sihat dengan hubungan, dalam hubungan kita. Dan di sini kita rasa tak puas, kita rasa tak senang, tak selesa dengan hubungan yang kita ada. Dan di situlah munculnya perasaan loneliness atau rasa kosong tu. Dan di sini kita nampak juga komunikasi yang digunakan kebanyakannya adalah komunikasi yang pasif ataupun ada juga orang menggunakan komunikasi yang agresif. Okay. Selain itu, kesan kurang harga diri ni dia menghadkan pertumbuhan peribadi ataupun kita punya self growth. So kat sini mungkin ada datang perasaan terbantu dalam progres kehidupan, rasa kosong ataupun mungkin ada rasa confused dengan matlamat hidup kita lah. Dan kita nampak juga dari segi profesional, dari segi macam mana pertumbuhan kita di tempat kerja, kebanyakan yang mungkin menolak peluang yang diberikan, rasa tak yakin lah nak buat semua ni. So mungkin kita menolak peluang yang diberikan kepada kita ataupun mungkin kita nak peluang tu, kita nak mencabar diri kita di tempat kerja tapi kita rasa macam tak layak. So itu adalah sangat common juga. Dan di sinilah yang dimaksudkan dengan tidak menyokong diri sendiri dalam pertumbuhan kerjaya kita. Okay, so ini kesan bila kurang harga diri. So kita tahu apa kebaikan dia, kita tahu kesan dia bila kurang harga diri.
So sekarang kita nak tahu apakah harga diri yang sihat ataupun self-esteem yang sihat. Sebab kat sini penting untuk kita membezakan mempunyai harga diri yang sihat dengan bersifat pentingkan diri. Sebab banyak juga orang salah faham, bila cakap pasal high self-esteem ni, seseorang itu adalah seorang yang selfish ataupun pentingkan diri sendiri. So itu bukan maksudnya mempunyai harga diri yang sihat ataupun mempunyai harga diri yang tinggi lah. So harga diri yang sihat, yang pertama kita ada orang panggil sebagai keberkesanan diri ataupun kita mampu untuk mencuburi atau mengambil cabaran atau peluang yang diberikan. Kita rasa yakin, kita rasa confident untuk buat something. Bukan bermakna kita tak ada rasa risau, tak ada rasa doubting ke apa. Bukan bermakna kita tak ada semua tu. Sebab kita manusia, macam saya kata tadi, emosi itu adalah satu perkara yang normal. Mempunyai emosi adalah satu perkara yang normal sebagai manusia. So dalam kita merasakan mungkin risau, nervous ataupun berdebar tu, kita still push diri kita untuk cuba. Itu yang penting. Kita nak cuba. Selain itu juga, ia membantu dari segi daya tahan diri kita ataupun kita punya resilience level lah. Dalam hidup ni memang ada cabaran yang mungkin membuatkan kita terduduk sekejap ataupun terpaksa take a break. Tapi dengan harga diri yang sihat, kita mampu untuk mengharungi cabaran hidup ataupun kekangan hidup dan kita bangkit balik daripada pengalaman yang lepas. So kita belajar daripada pengalaman, setiap yang berlaku itu ada hikmah dia dan kita belajar dan kita move forward. Kita teruskan kehidupan kita, fokus kepada apa yang penting dalam hidup. So dekat sinilah mempunyai harga diri yang sihat memainkan peranan. So seterusnya adalah dengan menegaskan prinsip. So menegaskan prinsip ni maksudnya kita stand untuk right kita, untuk hak kita. Kita stand dengan meletakkan boundaries yang sihat. Kita menyuarakan pendapat dan perasaan dengan cara efektif. Contoh, mungkin ada request ataupun ada request dari tempat kerja untuk contohlah untuk kita kerja di waktu hari Minggu, weekend, dan kita dah ada plan, contohlah kenduri ke apa ke. So penting untuk kita menyuarakan, saya perlukan, mungkin kita bercakap saya ada plan, ada kenduri yang saya perlu hadir. So kita suarakan. Saya rasa sedikit kecewa bila diberi task last minute, contohnya. So kita menyuarakan pendapat kita dan di sinilah kita menegaskan prinsip. So itu adalah harga diri yang sihat. Dan itu bukanlah satu perbuatan yang mana menunjukkan kita ni selfish. Tidak. Kita hanya meletakkan prinsip dan menegaskan prinsip kita dan kita communicate benda tu. Dan tak adalah pendam sahaja. Sebab banyaknya kita pendam. So bila pendam itulah yang jadi tak sihat. Okey, dan seterusnya adalah mempunyai pemikiran yang sihat. Pemikiran yang sihat ni bermakna kita acknowledge, kita akui kita ada kekurangan. Kita tak sempurna, tapi sebagai manusia melakukan kesilapan itu adalah salah satu perkara yang biasa. Dan buat kesilapan tu bukanlah kita sentiasa buat tanpa ambil masa untuk reflect, untuk muhasabah apa yang boleh kita improve. Benda tu kita buat. Setiap kali kita melakukan kesilapan, kita ambil masa untuk reflect, untuk tengok apa yang kita boleh ubah, apa yang boleh kita perbaiki, dan dari situ kita cuba lagi. So itu yang dimaksudkan dengan mempunyai harga diri yang sihat. Alright, semua okey so far? Saya akan teruskan. So kita tahu sedikit mengenai apa itu harga diri, apa harga diri yang sihat, yang tak sihat, apa kesannya bila kita ada harga diri yang rendah. So sekarang kita nak fokus kepada cara membina harga diri. So macam mana kita nak improve self-esteem kita. Okay? So yang pertama adalah dengan mengenali diri kita dan belajar untuk mencintai diri sendiri. So benda ni sangat penting sebab banyaknya melalui pengalaman saya berjumpa dengan klien,
banyaknya kita mungkin menjadi pengkritik paling hebat dalam hidup kita. Dan kebanyakannya juga kita tak kenal diri kita yang sebenar sebab banyak terikut-ikut, especially di zaman social media, zaman digital sekarang ni, banyak pengaruh ataupun anasir-anasir daripada kita punya phone, apa yang kita nampak dekat skrin. So sebenarnya penting dalam kita nak membina harga diri yang sihat, kita kena kenal diri kita. Siapa saya? Apa identiti yang saya bawa? Dan kita belajar untuk mencintai diri kita, walaupun yes, kita akui kita ada kekurangan, kita ada kelemahan. So yang pertama adalah dengan meningkatkan kesedaran. So meningkatkan kesedaran ni bermaksud kita ambil masa seketika untuk kita reflect. Okay, apa yang saya rasa sekarang? Apa fikiran yang berlegar dalam fikiran saya? Sebab benda tu dia berlaku setiap masa. Even sekarang mungkin ada certain pemikiran yang berlaku ataupun satu certain perasaan yang anda rasai sekarang. So ambil masa sekejap, pause, berhenti dan validate, acknowledge yang okay, sekarang ni saya rasa macam ni. Sekarang ni saya ada pemikiran ni. Kalau perlu tulis, tulis. Tapi kalau perlu cakap, cakap. Sebab kita nak mengesahkan. Kita nak acknowledge ini yang kita rasa. So itu adalah sebahagian daripada cara kita mengenal diri kita lah. Yang kedua adalah dengan mengamalkan teknik mindfulness. So teknik mindfulness ni adalah teknik yang mana kita berhenti sekejap. Kita fokus kepada keadaan sekarang. Dan nak buat teknik mindfulness ni banyak cara dia. Saya boleh kongsikan mungkin satu ataupun dua. So salah satunya adalah kita menggunakan deria kita. So kita ada 5 deria. Yang pertama deria penglihatan, pendengaran, deria rasa, bau, kan, hidu dan juga sentuhan. So macam mana kita nak praktis? Contohlah hari tu sangat stres dekat tempat kerja dan kita rasa sangat serabut. Kita rasa lemah, kita rasa sedih, rasa macam tak dihargai. So mungkin ambil masa sekejap untuk buat mindfulness. Fokus kepada okay, apa satu benda yang saya boleh tengok sekarang. So tengok sekeliling. Okay, nampak pokok. Ataupun nampak laptop. Nampak pen yang comel. Fokus, nampak awan. So fokus kepada benda yang kita boleh nampak dekat sekeliling kita pada waktu itu, which is sekarang. Dan boleh juga fokus kepada apa yang kita boleh dengar. Sebab kadang tu kita tak ambil masa untuk berhenti sekejap dan just dengar. Mungkin tutup mata dan fokus pada deria pendengaran kita. Percayalah, kita akan dengar contoh macam kita akan start dengar kipas, dengar bunyi angin, dengar burung, kita mungkin dengar jam berdetik. So benda tu kadang kita terlepas pandang sebab kita berada dalam mode autopilot. Okay? Boleh juga fokus pada okay, satu benda yang saya boleh sentuh. Boleh jadi okay, ambil something, ambil pen ke, ambil phone ke, dah rasa permukaan tu macam mana. Rasa kasar, rasa lembut. Tapi kalau you tengah duduk dekat kerusi, ambil masa untuk rasa macam mana perasaan bila kita duduk atas kerusi. Bila berat kita dekat kerusi, dekat cushion, rasa macam mana. Cushion tu keras ke, lembut ke. So kita ambil masa untuk fokus kepada benda sekeliling kita pada waktu which is sekarang. Sebagai Muslim, teknik mindfulness ni juga kita boleh amalkan. Diamalkan bila kita solat. Ataupun kalau bukan Muslim, dalam aktiviti ibadah kita boleh juga benda ni, lakukan benda ni dalam aktiviti ibadah. Dalam kita solat, ambil wuduk, bernafas, teknik pernafasan. So benda tu juga penting dan membantulah untuk kita kenal diri kita dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Anda juga boleh membuat refleksi ataupun muhasabah melalui penulisan ataupun buat journaling. So journaling ni sangat-sangat penting dalam kita nak membina harga diri kita. Dan journaling ni ada banyak cara. Saya selalu dapat soalan, macam mana kita nak start journaling, Farah? So tak ada cara spesifik.
Okay, tak ada cara spesifik yang mana you kena buat macam diary ke apa, tak. Tak semesti macam tu. Kalau anda jenis yang suka menulis, suka memang tulis ayat panjang-panjang, then go ahead, silakan, saya takkan halang. Tapi ada setengah kita mungkin macam tak boleh nak tulis lah Farah, nak tulis panjang-panjang ni macam tak ada masa, those sort of stuff. So boleh juga tulis dalam bullet point. Okay, hari ni rasa apa? Rasa happy. And that is enough. Mungkin tanya juga, prompt diri kita, tanya, apa yang menyebabkan saya rasa happy hari ni, rasa gembira hari ni? Apa yang berlaku? Ataupun boleh juga buat journal gratitude. So, tulis benda yang kita bersyukur. Apa yang kita bersyukur pada hari tu. So, kita boleh juga tulis. So, benda ni boleh membantu untuk kita improve seni harga diri kita lah. Okay. Seterusnya, kenal pasti kelebihan dan kekuatan diri kita. So, kenal pasti kelebihan kekuatan diri, setiap dari kita dianugerahkan dengan kelebihan. Apa saja kelebihan tu, kita kena teroka. Mungkin kita ambil masa untuk reflect, saya bagus dalam buat ni. Saya boleh buat benda ni. Ataupun kalau mungkin tak clear, boleh tanya pendapat orang sekeliling kita yang mana kenal kita, rapat dengan kita, boleh tanya pendapat diorang. Awak rasa apa kelebihan diri saya? Ataupun tanya mak ayah kita mungkin kenal kita sangat-sangat sangat dekat lah kenal kita. So tanya pendapat dia orang, apa kelebihan kita? So apa yang orang nampak tu mungkin benda yang kita tak nampak. So kita tanya pendapat dia orang juga. Dan dalam masa yang sama kita raikan setiap pencapaian yang kita dapat. Pencapaian, sekecil-kecil pencapaian kepada sebesar-besar pencapaian yang kita dapat. Sekecil-kecil mungkin boleh, okay, hari ni saya mampu untuk produktif selama sejam buat kerja. Itu adalah satu pencapaian. So celebrate, raikan pencapaian kita. Dan kita mengamalkan muhasabah diri dan bersyukurlah macam yang saya kata tadi. Dan yang terakhir sekali saya nak anda ambil masa untuk reflect. Bila kali terakhir anda tepuk diri ataupun hargai diri anda sebab kita dah lalui sesuatu yang sukar dan kita berjaya. Atau mungkin tengah melalui sesuatu yang sukar dan kita bersabar dan kita cuba untuk mencari jalan yang terbaik untuk hadapi situasi ini. So ambil masa untuk hargai diri kita sebab setiap individu ada kelebihan dan bila kita kena lalui kesukaran dalam hidup, itu bermakna kita kuat dan ada hikmah di sebalik apa yang kita lalui. So sebab itulah penting belajar untuk cintai diri kita. Benda yang salah, benda yang silap, tak apa, kita cuba lagi. Itu yang penting. Okay? So yang kedua adalah dengan mengatasi naratif diri yang negatif. Okay, so maksudnya kat sini, kebanyakan dari kita biasanya, macam tadi saya cakap, kita adalah pengkritik yang terhebat bila kita cakap pasal diri sendiri. So ambil masa, saya ada beberapa prompt dekat sini untuk kita reflect. Bagaimana saya bercakap dengan diri saya sendiri? Adakah dengan nada yang lembut, yang baik, yang memahami, ataupun dengan nada yang menghakimi atau mengkritik? Okay. Yang kedua, adakah saya terlalu fokus pada sifat negatif saya? So salah satu perangkap pemikiran yang tidak sihat adalah kita filter benda yang baik yang berlaku ataupun benda baik pada diri kita. So bila kita filter benda yang positif, so apa yang tinggal adalah benda yang negatif. So itu adalah naratif diri yang tidak sihat lah, yang negatif. Okay. Yang ketiga, adakah saya sentiasa mengkritik dan mencaci diri sendiri? Dianya sangat common, sangat normal untuk bila kita buat sesuatu yang tidak baik ataupun kita buat kesilapan, kita mungkin kenapa aku buat lagi benda ni? So itu adalah normal. Kita panggil automatic thoughts ataupun pemikiran yang automatic. Tapi bila kita sedar yang sekarang ni tengah mengkritik diri ni, take a step back. So buat balik apa yang saya cakap tadi lah. Balik kepada fokus kepada sekeliling. Kembali kepada keadaan semasa. Buat praktis mindfulness untuk kita kembalikan pemikiran kita tu kepada situasi sekarang.
Instead of kita berlega-lega fikir pasal benda yang lepas ataupun risau pasal benda di masa hadapan. Okey, seterusnya, adakah saya memberi ruang kepada diri saya untuk melakukan kesilapan dan belajar daripadanya? So kebanyakan dari kita ni, kita tidak memberi peluang untuk kita melakukan kesilapan. Dan mungkin juga daripada pembawakan dari kecil, sangat famous kan orang kata, especially kalau Asian parents, kenapa tak dapat A, kenapa dapat B, kenapa tak dapat 100, dapat 90. So seolah-olah kita tidak memberi peluang ataupun ruang pada kita untuk melakukan kesilapan. Dan bukan setakat tidak memberi ruang untuk melakukan kesilapan, so kita juga tidak memberi ruang untuk kita belajar daripada kesilapan tu. Okey, seterusnya, adakah saya pembuli terbesar diri saya? Adakah kita pembuli terbesar ataupun pengkritik terhebat dalam hidup kita? Okay, so kita boleh reflect lah dengan cara kita bercakap dengan diri kita ni, adakah sama dengan cara kita bercakap dengan orang kita sayang ataupun orang kita hargai? Biasanya, kebanyakannya bila kita sayang seseorang tu, kita akan cakap dengan cara yang baik, kita akan cakap dengan cara yang lembut, kita cuba untuk memahami. So cabaran saya untuk anda semua hari ini adalah untuk lakukan benda tu kepada diri kita juga. Bila kita buat something yang salah ataupun kita menghadapi kekangan hidup, ambil masa untuk reflect dan cuba untuk bercakap dekat diri kita dengan cara macam mana kita bercakap dengan orang yang kita sayang. Okay? So seterusnya adalah dengan menetapkan matlamat lah. So ini penting, tak kisah matlamat dari sudut kerjaya ataupun macam mana kita nak self-grow, macam mana dari segi kesihatan. So pentingnya untuk kita tetapkan matlamat ataupun goal dalam hidup kita sebab ia membantu dengan motivasi. Contoh, okey, matlamat saya adalah untuk mempunyai badan yang sihat. Saya nak improve kesihatan diri saya. So kita dah letak goal, tapi kita kena juga faham apa yang menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih sihat. Contohnya, saya nak jadi lebih sihat supaya saya dapat tidur yang sihat, supaya saya dapat bekerja dengan lebih produktif, supaya saya rasa selesa, saya sayang diri saya. So penting untuk kita tahu apa motivasi kita dalam kita menetapkan matlamat kita lah. So ini juga membantu untuk memberi gambaran kepada tujuan dan pencapaian kita. So kita ada target. Seolah-olah kita tanya diri kita, macam mana saya nak tetapkan diri saya untuk berjaya? Macam mana saya nak lihat diri saya dalam masa 5 tahun, 10 tahun? So kita boleh juga guna formula SMART goal. SMART adalah S to specific, so kita kena specific apa matlamat kita, kena khusus. M, measurement, boleh diukur. A, attainable, ataupun kita boleh capai benda tu. Tak adalah kita set target yang melampau yang tak mampu dicapai. R, realistic, so kena realistic juga goal kita. Dan T, time based, so kita terikat dengan masa lah. Kita set, okay, by this by bulan ni, by hujung tahun saya nak capai ni. So kita letak target lah supaya kita buat sesuatu tu. Kita push diri kita untuk buat sesuatu yang kita nak capai. Right. So seterusnya cara membina harga diri adalah dengan membina daya tahan diri. Iaitu kita membina kita punya resiliensi lah. So sekarang ambil masa untuk reflect, apakah reaksi kita? Bagaimana reaksi saya apabila saya menghadapi sesuatu kegagalan? Saya pasti anda semua yang hadir untuk webinar hari ini pernah hadapi kegagalan dalam hidup. Saya sendiri pernah go through kegagalan dalam hidup, dan kita tak deny bila kita go through kegagalan ataupun mungkin ada setback, kekangan, kita rasa sedih, kita rasa mungkin ada rasa putus asa ataupun rasa hilang arah. So itu adalah sangat normal. Sebab ialah kita kehilangan ataupun kita gagal dalam melakukan sesuatu. Tapi itu tidaklah bermakna kegagalan itu untuk selamanya. Kita gagal bila kita pilih untuk tidak teruskan.
Right? So penting untuk kita reflect apa refleksi kita bila kita menghadapi kegagalan. Dan kat sini juga kita reflect, kita ada growth mindset ke ataupun kita ada fixed mindset. So growth mindset ni lebih kepada macam yang saya kata tadi lah, kita nampak kesilapan sebagai peluang, kita nampak kritikan orang tu sebagai usaha untuk improve diri kita. So kita tidak take things personally lah. Okay. Dan fixed mindset ni lebih kepada kita jadi tak gembira bila kita lihat orang berjaya. Kita nampak apa sahaja setback yang kita go through itu adalah sesuatu yang cuba untuk membuatkan hidup kita ni tak okay. Right? So growth mindset dan fixed mindset penting juga untuk kita tengok macam mana. Seterusnya, saya nak anda reflect siapa sokongan anda, siapa orang sekeliling yang menjadi sokongan anda. It could be family members atau keluarga kita. Boleh jadi sahabat rapat kita. Atau mungkin ada beberapa kawan di tempat kerja yang menjadi sokongan kita untuk kita improve kita punya daya tahan diri lah ataupun resiliensi. So dekat sini juga macam yang saya cakap tadi, kita membenarkan ruang untuk kesilapan, kita belajar dan kita teroka diri kita part mana yang saya boleh improve. Kita sebagai manusia setiap hari kita improve diri kita. We are always a work in progress. Okay? Dan yang penting sekali adalah untuk memupuk sifat menyayangi diri lah. So macam mana kita jaga diri kita. So dekat sini ada tak rutin self-care? Apa yang kita buat untuk mengurangkan stres? Apa yang kita buat untuk bagi diri kita rasa energetic, rasa energized? Okay? Bila kali terakhir kita buat sesuatu yang baik untuk diri kita? So reflect. Ada tak benda yang mungkin dah lama tak take a break. Dah lama tak pergi spa. Dah lama tak ambil cuti untuk just spend time dengan diri sendiri. Dah lama tak buat hobi yang kita suka sebelum ni. Dan sebenarnya adakah kita menyokong diri kita sendiri? Ataupun mungkin di sebaliknya, macam saya tadi, kita lebih menjadi kritikal terhadap diri sendiri. Okay. So penting dekat sini, bila cakap pasal memupuk sifat menyayangi diri ni, untuk kita sahkan emosi dan pengalaman kita dan kita cuba untuk cari poin yang mana membuatkan kita nak jaga diri kita. Dan bila cakap pasal self-compassion ataupun menyayangi diri ni, again, dia bukanlah bermakna kita menjadi selfish. Selfish tu memang pentingkan diri sendiri terus, tapi dia ada balance, dia seimbang. Contoh dalam kita ingin memberi, kita juga kena menerima. So part menerima tu adalah yang mana sifat menyayangi diri, self-care kita datanglah. Right. Dan di sini juga macam mana kita nak membina harga diri adalah dengan memupuk hubungan yang sihat. So sebagai manusia, kita ni adalah kita adalah social being. So maksudnya kita memerlukan hubungan. Tak kisahlah kita ni paling introvert ke ataupun extrovert, tak kisah you introvert, you extrovert, dekat spektrum mana pun, kita inginkan mempunyai hubungan yang sihat. So reflect hubungan kita dengan orang sekeliling kita. Macam mana hubungan kita? Adakah dia berada spektrum hubungan yang sihat atau mungkin hubungan yang tidak sihat ataupun toksik? So kenapa penting untuk kita memupuk hubungan yang sihat ni? Sebab perasaan bila kita berhubung dengan seseorang, kita tahu, oh, aku ada orang ni kalau aku susah. Dia membuatkan kita rasa kita pun boleh connect dengan diri kita. Dia memberikan ruang untuk kita berkongsi kesusahan dan kelemahan diri. So kerentanan ni, bahasa Inggeris dia vulnerability lah. Kita rasa selamat untuk cerita benda yang mungkin kita rasa segan ataupun mungkin part diri kita yang kita rasa kita tak bangga. Tapi kita rasa selamat untuk berkongsi. So dekat sinilah komunikasi terbuka, jujur dan lembut yang mempunyai kasih sayang itu adalah. So penting untuk kita menyuarakan pendapat sejak tadi
Dan dekat sini penting juga untuk bersikap jujur. Dan bersikap jujur tu bukanlah bermakna kita berlaku kejam. Jujur tapi kita menyuarakan dengan cara yang baik, cara yang lembut, cara yang terbuka, bukan dengan niat untuk mengkritik. Okay. So, apakah cara lain? So, tadi saya bagi sangat general. Okay, sangat general. Tapi sekiranya anda nak go lebih dalam dengan cara untuk meningkatkan diri sendiri, anda boleh dapatkan sokongan dan juga bantuan daripada profesional. Salah satunya adalah dengan melalui sesi terapi ataupun kaunseling lah. So dengan terapi ataupun kaunseling, dia ni adalah satu ruang yang mana kita boleh berusaha untuk membina harga diri kita. So terapis ataupun kaunselor ataupun psikologis akan membimbing anda untuk memahami diri sendiri. Sebab kadang kita perlukan guidance, kita perlukan bantuan. So macam mana terapi ni membantu? Dia membantu kita untuk memahami corak pemikiran kita. Sama ada positif ataupun negatif, mungkin ada pattern di sebalik tu. Dan juga membantu kita untuk mengamalkan menyayangi diri, mengamalkan self-compassion. Setengah dari kita mungkin ada trauma dalam hidup. So biasanya bila kita mengalami trauma dalam hidup, mungkin di masa kita kecil ataupun even bila kita dah dewasa ada berlaku trauma. So penting juga melalui sesi terapi ni kita proses trauma kita. Sebab itu adalah responsibility kita, tanggungjawab kita untuk proses. Apa yang orang buat tu, itu bukan dalam kawalan kita, tapi kita ambil peranan untuk menjadi lebih baik. Dan itu adalah cara untuk meningkatkan harga diri. So bila kita proses trauma kita ataupun mungkin perasaan yang kita tak selesa, perasaan yang kita tak biasa, bila kita proses benda tu, dia boleh membantu untuk kita meningkatkan harga diri. Kita ada stronger sense of self. Kita rasa kita punya connection dengan identity tu akan jadi lebih kuat. So melalui terapi juga adalah ruang untuk kita muhasabah secara terbuka dan jujurlah tentang perasaan kita. Dan kita tak perlu risau ada sebarang hukuman ataupun judgement dalam sesi itu. Okay. So sedikit sokongan dan sumber yang anda boleh rujuk sekiranya anda ingin mendapatkan bantuan, sokongan ataupun mungkin just nak reflect dekat mana diri kita sekarang. So kita ada penilaian kesihatan mental percuma yang lalu disediakan. So dekat sini kita boleh kenal risiko kita terhadap kemurungan, keresahan, stres dan juga burnout. Especially bila kita kerja, sangat common sebenarnya untuk ada perasaan burnout. So ini adalah 100% anonymous, percuma, kita tak tahu, kita tak ambil maklumat peribadi you. So kalau you nak tahu dekat mana tahap kesihatan mental you sekarang, you boleh scan QR code kat sini. Jangan risau, nanti kita akan share juga edaran ni. Dan sekiranya kita perlukan sokongan segera, time tu rasa sangat stres, rasa serabut, tak ada someone yang kita boleh cakap. So dekat naluri kita ada juga 24 jam naluri care lines dan juga text line yang percuma. So care line ni kita call lah. So kita call, boleh cakap dengan kaunselor, okay? Ni kaunselor tau, bukan volunteer. Kaunselor yang berdaftar dan anda boleh kongsikan apa yang berlaku. Mungkin anda hanya perlu cakap dekat someone, dekat seseorang. So boleh guna care line. Ataupun mungkin anda prefer untuk texting. Mungkin segan atau malu nak cakap texting, so boleh guna text line. Kaunselor akan attend kepada soalan anda ataupun kalau anda nak chat dengan kaunselor pun boleh melalui text line lah. Selain itu juga, sekiranya anda prefer one-on-one consultation ataupun macam tadi lah saya cakap pasal terapi, so boleh juga mendapatkan sokongan one-on-one untuk consultation dengan kaunselor ataupun kita punya psikologis. Atau mungkin kita punya bersama dengan mental health coach kita juga. So boleh scan QR code kat sini.
Dan anda boleh tengoklah profil konsultan kita, expertise diorang, diorang ni pakar dalam bidang apa. So tengok preference anda dan anda boleh book session. Dan of course Naluri, aplikasi Naluri, dan kita juga ada web sekarang. So kalau you tak nak guna phone, nak guna laptop je, boleh juga, tak ada hal, melalui web. So boleh download aplikasi Naluri ataupun layari Naluri web untuk chat dengan mental health coach ataupun pembimbing kesihatan mental anda lah. So dekat sini kalau anda ada Naluri Corporate Wellness Program ni, boleh check dengan HR lah macam mana nak register. So dekat sini anda nampak tak, ada macam-macam platform dan cara untuk kita improve self-esteem kita, untuk kita sama-sama jadi lebih baik. So hopefully insyaAllah semoga perkongsian ni membantu, dan kalau anda nak go deeper, nak explore lebih, sangat-sangat dialukan untuk contact atau menggunakan servis yang saya dah share tadi lah. Contact kita punya counselor ataupun coach dan menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Okay? Alright, so itu sahaja perkongsian saya. Sekarang kita buka untuk sesi Q&A lah. Sekiranya ada Q&A, boleh guna the chat function ataupun boleh hantar private message. So far semua okey? Mungkin boleh letak dekat chat apa perasaan sekarang, boleh kongsikan. Okay. Kembali bersemangat. Okay. Anxious. Anxious sebab apa tu? Tak apa untuk anxious. Saya pun anxious sebelum start presenting tadi. Itu adalah sifat yang normal. So bila cakap pasal anxious ataupun anxiety, kita kena pastilah anxiety tu anxiety yang sihat ataupun tak sihat. Kalau tak sihat mungkin boleh buat the mindfulness, buat breathing, ambil masa untuk berjalan, walk in nature. So ambil masa untuk berjalan, tengok alam sekitar, alam semula jadi. Itu sangat membantulah untuk mental health kita. Yes. Okay. So terima kasih kerana sertai hadir webinar hari ini. Saya harap pembentangan hari ini membantu untuk kita improve self-esteem kita. Dan insyaAllah kalau perlukan bantuan, boleh gunakan platform Naluri yang saya sediakan, yang share tadi. Dan harap tidak terlalu awan untuk saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Ramadan makin tiba. So terima kasih banyak. Take care. Enjoy your lunch. Take care. Assalamualaikum.